Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So minggu ni minggu yang baik untuk kripto, ada berlaku kenaikan untuk di Bitcoin dan altcoin masih lagi tak bergerak, tak bergerak mana pun, bukan tak bergerak mana, hanya belum lagi masanya untuk bergerak untuk Bitcoin, untuk altcoin. Tu kali tertumpu kepada Bitcoin sebab apa Bitcoin daripada 26k dah naik pun 30. So semalam berlaku sedikit kata rintangan tu normal sebab apa kita dah RSI semuanya dah berada di overbought. Tu adakah kita akan dapat reset RSI untuk sebelum continuous lagi? So nanti kita akan tunjukkan beberapa chart dan tu ada satu chart penting untuk tengok secara major arah movement market. Nanti kita akan tunjukkan di chart. Tanpa masa, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours. Dan hari ini kita akan tunjukkan satu chart yang penting untuk anda sebenarnya, chart yang menentukan arah movement seterusnya untuk Bitcoin. So tanpa buang masa, let's go. Ini adalah coin market cap. So ini total market cap. So total market cap currently berada di 1.17. So total market 1.16. So berlaku sikit pengurangan ikutkan semalam 1.1 sampai pasal malam adalah 1.17. Tu hari ni 1.16. Tu berlaku sikit pengurangan. Volume 45% masih lagi tinggi. Kata BTC dominant hampir 50%. Sebenarnya kan tu ada target untuk BTC naik, BTC dominant naik almost dalam 54. So selepas 54 tu dia jangkakan untuk dominant BTC akan mengurangkan. So apa berlaku lepas tu altcoin pula akan meningkat. Bila BTC dominant drop, volume masih naik, total market naik, so minim masa untuk altcoin. So currently untuk altcoin masih relax. So kita akan bagi untuk Bitcoin dulu. Next akan tiba masa untuk altcoin pula. So untuk apa pun untuk semalam tingkat total market naik sikit je 0.35. So masih lagi 1.17 tapi ikut data ni dah berkurangan sikit. So volume drop 25%. Yes, so ingat semalam lebih kurang 56, 59 tak salah betul. Dan ni 45, so drop dalam 25% volume. Kemudian BTC dominant increase banyak 0.12%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 30 point, hampir kuarter sama dengan sama je, iaitu semua 30k, iaitu dalam tempoh 24 hours kita still lagi increase banyak 0.52. tu tak banyak berlaku perubahan. Kau malam ada kenaikan, kemudian drop, tapi drop itu masih lagi above 30k. So Ethereum malam kan 1.9, so 1.8 drop sikit, tapi pun dalam daily masih lagi increase banyak 0.15%. Tapi untuk weekly tengoklah Bitcoin dah 17%, Ethereum juga dah 12 hampir 13%. So line altcoin tengok reaction, BNB drop 2.3, SIP drop 0.6, Cardano naik 3 hampir 3%, untuk weekly hampir 11%. Dogecoin 1.2, lain-lain sikit. So tak banyak berlaku perubahan, ada in out je semalam. Shiba 5% semalam. So lain-lain altcoin, so tak banyak berlaku perubahan yang drastik. So let's go kita pergi ke chart Bitcoin. So ini adalah untuk chart Bitcoin. So sebelum tunjuk satu chart tu, kita akan tengok chart ni dulu. So price untuk currently RSI dah berada di overbought, stock RSI berada overbought. Yes, so jangkakan kita dah breakout kita punya resistance ni. So meaning kita target kita 1.6, kita berada dalam almost dalam 34k. So itu currently journey. So apa yang perlu kita tengokkan adalah nak tengok sedikit reset ataupun cooling down untuk stock RSI berada oversold. RSI sedikit above ni tak salah, tapi stock RSI perlu sikit quarter cooling down. Tambah di daily tak masalah sebenarnya. Di daily masih lagi RSI boleh maintain sikit above kawasan ni. Stock RSI pun boleh maintain sikit above, lama sedikit overbought ni. Tapi 4 hours dan 1 hour, 4 hours kita tengok perlu reset. So stock RSI di 4 hours dah pun almost berada di oversold. RSI masih lagi berada above 50. So good, minimum momentum untuk naik tu masih ada. Untuk di 1 hour pula tengok kata stock RSI pun stock RSI di RSI dan stock RSI di daily masih berada oversold. So bila berada oversold di 1 hour, stock RSI pun berada oversold di 1 hour. So meaning kita akan be ready untuk next movement. So nanti tu akan tunjukkan beberapa kata chart pattern kat ni. Dia akan delete yang ni dulu. Baik, kita pergi 1 hour. So 1 hour ni apa kita tengok. So sebelum ni yang kita monitor bullish yang ni dah pun complete. Ni dah pun complete. So next movement kita tengok di 1 hour ni apa yang boleh tengok. So kita tengok ni, kita ada satu channel bullish channel macam mana untuk kain ni. Tu kenapa dia tu akan test balik swing low ini to swing high ini kita ada, dan price dah touch kita punya
kuartal board resistance ni. So 0.6 0.6 so ni daripada line tu kita boleh guna untuk dapatkan kita punya valid trend line. So kita ambil low ini dan kita draw satu channel di atas ni. So kita akan ambil tu channel ni kena touch height di atas juga. So ini di 1 hour. So ini kita akan dapat almost dalam lebih kurang macam ni. So next breakout untuk di 1 hour ni untuk mana-mana. So daripada low ini to high ini point of breakout kita akan jangkakan. Sekiranya breakout yang ni sebenarnya dia akan sampai ke kawasan 3.1. So kalau ada breakout mana-mana lah. So ini kalau ada breakout yang ni kita dapat 31.4 ataupun hampir 31.5. So ada tak data lain yang support. So kita tengok swing high ini to swing low ini, breakout resistance 1.6 kita berada dalam 31.57. So ini next target untuk Bitcoin untuk short term, even untuk hari ni ataupun bila. Tapi expected untuk 1 hour ni lah. So expected untuk 1 hour dalam hari ini, jangkakan Bitcoin sekiranya berlaku kenaikan, kita akan nampak reaction dalam 3.15. Naik, yes boleh lagi. Sebab apa? Kita ada target dalam 34 di kawasan di quarter 4 hours. So ini di 1 hour, so kita akan tengok kan. So nanti kita akan delete ni, kemudian kita akan tengok hanyalah di 4 hours saja. So yang ni tu tak nak tengok dekat 4 hours. Kita akan letak tu ni hanya tengok untuk di one visibility untuk di 1 hour 11. Okey, so ni 1 hour kita akan tengok yang ni. Kemudian di 4 hours pula nak tengok apa? 4 hours currently kita masih lagi monitor untuk pergerakan yang besar ni untuk pergi ke 34k. Kemudian head and shoulder ni kita boleh delete lah. Sebab apa? Dah tak valid. Sebab apa? Dah breakout channel ni. So yes, kita ada target sedikit lower dalam kawasan 23, tapi tak dapat. Tapi ikutkan almost sedikit lah, kita dapat dalam 24. So still lagi follow kita punya shoulder, cuma dia pun tak dapat kita punya real target lah. So tak 100% kita dapat target apapun. Yang ni dah complete, kita boleh delete saja head and shoulder ni. So untuk di 4 hours kali tu hanya monitor untuk pattern ini, untuk target dalam 34 dan juga swing high ini to swing low ini Fibonacci untuk sampai dalam 34.6. So kat sini kita tulis sini aja. So ini kita tahu inilah Fibonacci kita target. So itu yang Fibonacci ni tak perlu kita lukis. So ini yang targetkan untuk 34 lah target kawasan ni. So untuk currently untuk di daily ikutkan di 4 hours dah overbought. So stock RSI dah cooling down. So selagi mana RSI berada above 50, stock RSI berada oversold. So momentum itu masih ada. So itu yang kita tengokkan untuk di Bitcoin. So masih lagi sedikit ada lagi kuartal Cina. So apa pun hari ni Jumaat. So hari Sabtu mungkin tak ada berlaku, satu Ahad mungkin kita untuk hari ni dah sampai dah masuk weekend dah. Hari ni hari last untuk weekday. So ada possible untuk weekend kita akan buat sikit sideways. So sideways tu akan buat create channel macam di 1 hour tadi. So insyaAllah kita akan ada push untuk next week. So itu yang tu jangkakan yang boleh berlaku untuk another push untuk di Bitcoin. Sebab apa juga kan dominan untuk di Bitcoin masih lagi ada. Sekarang dah semalam dah touch 51. Kita ada target dalam 54% untuk kenaikan untuk di Bitcoin 54. So ini bila naik saja 54 ataupun lebih sikit lah, 50 lebih touch di kawasan ni. So expectation untuk berlaku sedikit cooling down untuk dominant. So cooling down itu akan beri kuartal impact kepada altcoin pula. So itu yang nak tengokkan. Kemudian baru akan berlaku breakout ni, akan kuartal Bitcoin akan continue sebalik untuk berlaku dominant. So itu yang tu jangkakan, sebab tu buy altcoin. Altcoin lebih banyak pada Bitcoin untuk current time. So itu untuk chart Bitcoin. So Bitcoin ni chart apa yang chart ini menunjukkan arah movement seterusnya untuk Bitcoin. So siapa yang kenal tu lama, dia akan ingat chart ni. So chart ni tu ada monitor. Chart ni dah tak berapa draw daripada tahun 2020 lagi, 2021 tu draw setiap tahun. So chart ni tak pernah berubah lagi. So currently kita tengok macam mana downtrend. Sebelum ni kita downtrend, kali uptrend kita dah regain. So line kuning ni adalah line quarter bearish dan quarter buy regain. So currently kita main dalam region ini. Kita ada resistance yang ini, kita ada support di kawasan ni. So berdasarkan data ni, mana-mana drop kawasan ni good untuk buy. Kawasan ini expected boleh berlaku rejection. So rejection kita ikutkan dalam 34. So kita ada target dalam almost 34 kita masuk dalam region dalam kawasan ni. So macam cakap, expected untuk price sedikit naik kawasan ni dan possible berlaku sikit rejection yang kita tengok lah. Kalau di daily oversold, kita boleh buy untuk right market more naik atas. So currently untuk yang bullish, another bullish ialah kita dah breakout trend line putih ni. So sekiranya price berada above dalam kawasan putih tu, so next target line putih ni mana? Line putih ni berada mana-mana dalam line putih atas ni. So price boleh saja buat naik macam ni, hit 34.
mungkin berlaku sikit rejection, kemudian breakout lagi. So another bullish line, breakout trendline putih ni akan target above. So kita ada beberapa layer price target untuk chart ni. So meaning chart ini nampak macam juga kan, yang besarnya adalah akan kita dah mentionkan sebelum ni, kita dah pun berlaku uptrend daripada downtrend berubah jadi uptrend. So now kita mau jangkakan untuk price akan keep buat higher high macam mana, bila tak pasti, tapi perjalanan itulah price akan keep buat higher high. So lower high kita akan cari opportunity untuk lower high untuk buy dalam market. So itu untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke ruangan komen. So di ruangan komen, tengokkan ada tak request Ethereum Cardano. Ethereum Cardano. Okay, kita continue tengok untuk Ethereum dan Cardano. So let's go, bila tengok Ethereum Cardano apa masuk ke Black Swan event. Bila ke tarikhnya, terima kasih tu, Black Swan event. Jadi tu nak tengok kan. So first kita nak tengok Ethereum dan Cardano. So Ethereum maknanya bullish sebenarnya. Bullish iaitu kita dah attack kita punya support. So kat sini kita boleh monitor kita punya resistance. Swing high ini to swing low ini kita akan ada box resistance. Box resistance kita dalam kawasan ni. So kita ada box support, ada box resistance. So kalau berjaya breakout box resistance ni, target kita dalam 1.6 kita berada dalam kawasan 2.4k untuk di Ethereum. Dan juga kan Ethereum ada satu major trendline bullish. So yang hijau ni, breakout trendline hijau pun ni, kita akan ada opportunity untuk Ethereum attack mana-mana dalam kawasan major resistance dia, iaitu dalam box ini, dalam kawasan 3.3 ke 3.3k ke 4k range. So ini aku kata nak tengok kan, naik kawasan ni berlaku drop itu dia akan buat satu bullish trendline. So drop ini nanti last opportunity untuk buy sebelum dia breakout trendline ni. So breakout trendline above ni nanti, ini adalah kuartal bullish. Dia akan naik huge pump untuk bullish expectation tahun 2025. So ini untuk Ethereum. So meaning selagi mana price belum breakout trendline ni, so dalam opportunity good untuk siapa-siapa buy untuk long term untuk di Ethereum. So next coin adalah Cardano. So Cardano semalam berlaku sikit kenaikan, kenaikan yang banyak agak ikutkan 4 hours. Menunjukkan kita ada monitor trendline ni dah pun breakout daripada point ini. Kita tengok swing high ini to swing low, kita ada box resistance. Box resistance ni dah breakout. So kita target dia 1.6, price dah sampai 1.2. So menunjukkan keinginan Bitcoin ada berlaku lagi kenaikan. So ada opportunity untuk Cardano naik dalam 31. Dan 31 tu kita tengok kalau ada berlaku rejection ni, good untuk kita tengok opportunity untuk buy, iaitu daripada kita akan swing daripada swing low ini to swing high ini, kita akan support, dan support itu dalam 27% tu region drop balik dalam kawasan resistance ni. So meaning good, kita consider sebagai breakout retest sebelum another continuously untuk naik atas. So apapun ini yang aku kata untuk Cardano, tapi apapun beware sikit, sebab apa, in case kat sini untuk Cardano di 4 hours ni, kita nak tengok price perlu regain above yang ni. Ini aku kata satu channel yang agak bahayalah untuk ni. So price perlu regain above channel atas ni untuk kita kembali bullish. Sebab apa, untuk Cardano dia dah breakout yang ni, satu trendline ni ikutkan price target dah pun sampai. So kita perlu breakout untuk short term. Kita nak tengok price perlu breakout above resistance ni untuk tengok price regain balik kuartal terus melakukan kenaikan. So itu untuk di Cardano. So Cardano still lagi berminat, juga kan kalau ada opportunity nanti tu akan buy untuk long term. Currently tu dah turunkan tu punya average. So Cardano bullish. Kita tengokkan momentum RSI di daily dah oversold, RSI oversold, overbought. So di daily pula, di daily dah berlaku sikit kenaikan, so over 50. So daripada point ni 30 sen, kita jagakan price sedikit, mungkin akan ada berlaku sikit lower. So menunjukkan so masih lagi ada, aku tak mengejutkan kalau Ethereum, kalau Cardano. Sebab apa, kita ada shadow ni. Shadow ni kita belum retest lagi. Daripada point ni menunjukkan tadi, daripada tu share tadi ni di quarter channel ni, so sikit bearish maknanya. Kalau drop ini, price akan drop sampai mana, swing low ini to swing high, point breakout dari kawasan ni. So tengok price ini akan touch balik kawasan shadow. So masih ada opportunity untuk Cardano. So jangan, tak mengejutkan kalau price daripada berlaku reaction. So apa-apa berlaku dalam Bitcoin, so price boleh drop balik dalam kawasan ni. So ini consider peluang opportunity untuk kita buy. Dan jika daily berada oversold lagi dan kita dapat bullish, iaitu kita dapat lower low di price
dan di RSI kita buat lower high, good signal untuk kita entry masuk untuk naik right market. So itu opportunity yang tunggu di Cardano. So next coin, so lupa nak bagi tahu, di Bitcoin tadi dengan di Ethereum ingat, so ingat di Bitcoin ni kenali pump ni disebabkan apa. So kita perlu tahu tak, siapa untuk dalam channel perlu tahu pump ini adalah disebabkan daripada kuartal BlackRock ataupun beberapa company bank besar yang dah kuartal apply untuk BTC ETF. So tak approve lagi, tak pernah ada lagi kuartal SEC approve kuartal ETF Bitcoin ataupun kita panggil Bitcoin Spot lah consider. Sebelum ni hanya Bitcoin Future saja, Bitcoin Future saja yang di-approve kan. Tapi kali ni ada BlackRock. BlackRock ni satu bank besar lah, ataupun satu organisasi yang besar dekat US ni. So ikutkan BlackRock ni apply kuota permintaan tu, daripada 10 tu satu saja yang reject. So ikutkan dia punya performance, apa saja dia apply mostly 90% adalah akan di approve. So kemudian BlackRock approve BTC ETF, sebab tu ada yang berlaku kenaikan ni kuartal FOMO dalam market. So macam kan sekiranya berlaku rejection dalam kuartal Bitcoin ETF tu, SEC reject Bitcoin ETF tu, so ini be ready untuk drop balik untuk ke bawah ni. So itu yang boleh berlaku. Itu yang boleh berlaku. So meaning ini hanya rumor mengenai BTC ETF tu disebabkan performance yang bukan performance, kita tengok reputasi BlackRock yang sebelum ni apply mana-mana ETF berjaya 10/9 daripada yang 9/10 daripada dia punya apply tu berjaya. So meaning kita jangan, sebab tu ada berlaku huge pump ni. So sebarang rejection daripada ESAC, price boleh drop balik mana-mana dalam drop. Kalau searching price Bitcoin drop, so sebab tu kita nampak di dalam technical, contoh di Cardano tadi masih lagi ada opportunity untuk price drop lagi balik dalam kawasan ni. So jangan so itu consider kalau ikutkan tadi Black Swan event. Apa itu Black Swan event? So Black Swan event ni satu benda yang rare lah, benda rare yang kita tak tahu bila nak jadi. So siapa nak tengok Black Swan, bila tarikh tu tak pasti, tak ada tarikh yang berjaya untuk letakkan. Black Swan event ni berlaku macam mana? Macam je cakapkan tadi. Contoh satu benda yang tak pernah di expectationkan berlaku. Contoh yang terdekat kita ada adalah COVID-19. So COVID-19 tu ikutkan kita dah tengah bullish melakukan kenaikan, tiba-tiba berlaku Black Swan event ataupun COVID-19 tu. Benda yang tak di expectation kan berlaku dalam tahun itu, masa itu. So juga dekat itu benda rare. Black Swan event ni kalau kita ikutkan dia punya history, kuartal answer yang berwarna hitam. So pernah tengok answer warna hitam? Tak pernah kan? Tapi pernah memang ada answer warna hitam tu. Itu benda rare, binatang rare tu. Dalam kita tu dalam kripto ni ataupun dalam bukan kripto, dalam technical analysis ni kita panggil Black Swan event. So Black event itu adalah satu benda yang rare yang berlaku yang kita tak tahu bila. Contoh terdekat dalam kan COVID-19 tadi. So next comment, nak join group boleh. So kan boleh saja, taklah kan kalau nak join group anda perlu join YouTube membership, kemudian lepas anda klik button join, kemudian anda perlu cari ruangan membership ni, klik saja membership ni, nanti dalam mesej ni akan ada read more, tekan saja read more, bawah ni akan ada link untuk Discord. Membership anda akan nampak selepas anda jadi join membership, baru anda akan nampak membership. So next comment, mantap tu, gaji masuk terus top up. Okey lah, kata top up duit investment yang kata make sure simpan juga duit saving. Kemudian review level LVL, last coin level USDT, LVL USDT. Kat mana seperti ikutkan mungkin di yang ini. Dan tengokkan coin kat mana, tengok. Okey, mungkin kita tengok kat sini lah, banyak sikit. So di daily kat sini kita tengok harga opening adalah below ni. So good, harga masih lagi above harga opening. So secara technical masih cantik. So kita dah drop sebelum ni, kita ada channel ni, bearish channel, dah drop sampai below. So kali kita tengok ada tak bullish signal. So bullish signal kita akan tengok. Ikutkan kita ada satu nak ambil trend line ni tak cantik lagi. Nanti tengokkan swing to test low, swing low ini to high to swing low. Tak touch cantik lagi. So kita tak dapat lagi data yang cantik untuk trend line. Tu yang cantik lah price ni touch box return dan berlaku reaction. Tu mana daripada kita boleh draw satu trend line. So kali kita tak boleh monitor lagi yang ni.
So kali kita hanya monitor support saja, support yang terdekat. Support yang terdekat Fibonacci ialah daripada swing low ini to last low last high. Last low ini to last high yang ini kita akan ada box support, dan box support kali tengah buat support untuk pergerakan yang ni. So ini mana-mana dalam kawasan ni boleh tengok look for buy untuk long term. Kemudian untuk short term, kalau nak tengok ada momen berlaku kenaikan, swing high ini to swing low, kita akan ada box resistance. Ni untuk short term, currently box support dan box resistance. Tapi macam akan tadi, untuk satu trend line bullish yang mana breakout ni saja kita akan nampak agresif, kita perlu tengok daripada yang ni. So ikutkan, kita kalau yang paling cantik ambil high ini, ambil low ini. So price resistance yang betul lah berada dalam kawasan ni, strong resistance. So ni anda kata price mendapat breakout yang ni, pergi kawasan ni dan berlaku rejection. Rejection tu tak masalah, jangan panik. Itu kita akan boleh buat satu bullish trend line. So rejection mana-mana dalam kawasan ni kita akan cari daripada swing low ini to swing high ini untuk berada di support. Dan price jatuh dalam support ni kita boleh heavily invest sebelum dia breakout trend line. Breakout trend line ni expected dia akan buat more high untuk expected bulan tahun 2025. So ini yang anda nak tengokkan. So biarkan saja kalau ikut nak invest, yes boleh invest kawasan ni. Breakout yang ni expected price boleh naik kawasan atas ni, dan berlaku rejection berkawasan ni, jangan panik. Rejection ini adalah anda ada peluang opportunity untuk anda buy sebelum breakout trend line ni untuk more naik ke atas. So itu untuk di level. So tu akan tinggalkan lukisan ni, dan insyaAllah kalau ada nak tengok lagi in future, kita akan tengok balik. So itu untuk level. So next comment, ok dah tak ada. So guys, itu saja untuk pagi ni. So sebelum tu hari kita akan tengok dulu date-date penting. So bulan depan kita ada 12 Julai untuk CPI data untuk bulan Jun. Kemudian next Fed meeting adalah 25-26 Julai. So meaning mostly untuk bulan ni dah tak ada apa dah. Bulan 6 ni kita hanya kata right market saja. So bulan 7 dijangkakan normally lah history bulan 7 adalah bullish. So ramai kata bullish. Kita tengokkan bullish atau tidak, tapi untuk secara teknikal memang ada signal bullish. Tapi ikutkan je kan, be prepared untuk mana-mana apa berlaku. Ikutkan Bitcoin dah pun berada kawasan ni. So yang kita tengok kan nomor sebelum ni kita berlaku pump apa berlaku sideway drop buy, sideway drop buy. So ini sama juga kita nak tengok berlaku sikit kawan-kawan, sideway mungkin expected another lower high, dan kita ada opportunity buy. So currently siapa yang dah buy kawasan ni, tanya untuk anda. Zul tak buy kawasan ni, Zul hanya buy untuk altcoin. So untuk Bitcoin Zul layan saja, sebab apa tak dapat Zul punya oversold tu. So sebab tu Zul tak buy. So insyaAllah kalau net, so kita boleh buy. Untuk net kita nampak kalau ada peluang drop dalam kawasan sama, kita boleh buy lagi. So anda kata price drop kawasan lower dan price tak dapat oversold, hanya setara kawasan ni, time tu kita boleh buy. Consider kita boleh buy untuk berdasarkan data-data yang lepas. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.